Ajar cara kalau kita bertemu dengan ayat mutasyabihat ni tadi, how we want to go about, in which saya selalu bilang kita tidak boleh tawil ayat mutasyabihat. Cuma jantung saya sikit nak roboh sikit lah kalau mutasyabihat ni. Okey, ayat mutasyabihat ni normally kebanyakan dalam mutasyabihat dia love story lah. Waktu love story lah. Selalunya mutasyabihat ni kalau kita nak kita proceed with the tawil, bukan kita tawil, Allah tawil dia atau Al-Quran tawil ni, dia selalunya come to a stage of love story. Faham love story lah. Semua sini dah berumah tangga kan. Saya belum. Dia belum. Banyak dia belum. Okey. Saya nak cuba. Dia belum lagi. Saya nak cuba buka saja atau kalau nanti saya buka saya rekod. No, just go bismillah. Okay, when I just open up is surah Fusilat yang dijelaskan. Wow. Fusilat. Saya baca dan saya cuba perhatikan di mana ayat mutasyabihat ataupun satu ayat yang kita tak faham atau awak tak faham, boleh bilang saya cuba show you the method how to go about or how to get help from Allah di mutasyabihat. Hamim. Okey, Hamim ni macam saya bilang, ayat-ayat begini digunakan di Yaumil Mahsyar. Ini berkenaan macam di Yaumil Mahsyar kita tidak, Allah tidak gunakan dengan panggilan nama atau IC number, tak ada. Tidak ada itu semua. So how is being called tentang sesuatu perkara ni atau sedang diadili, Rasulullah SAW akan berteriak. Contoh Hamim. Okey, baru dia masukkan Fusilat. Automatically di dalam surah ni ada perbuatan atau yang perbuatan dosa lah yang dilakukan orang-orang berkenaan yang jatuh pada tanggal lahir ni, jatuh pada the date of the surah, they will have to come forward, one step forward. Dan situ macam saya bilang, the technique of adili ni tidak menggunakan nama atau IC number, tidak. Dia menggunakan surah-surah. Dan dari situ kita tahu dosa mana seseorang tu bikin melalui surah ni tadi. Macam dia bilang, sini surah Fusilat ni Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang tak tahu, then we go to our bahasa kan. Jadi kita ada, saya tunjukkan kan, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, maka mereka tidak mahu mendengarkan. Sini manusia Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan di telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu, sungguhnya kami bekerja pula. Kalau sini saya tengok sesuatu perkara macam even Rasulullah SAW berapa beratnya macam nak memanggil orang atau nak supaya orang memeluk agama Islam, it's so difficult. Ibarat kata macam satu agama baru waktu tu. Sama juga akhir zaman di mana tugas saya nak menyampaikan ini tentang kod ni tadi, ataupun tentang apa yang dulu Rasulullah pernah gunakan, sahabat semua, is very difficult. Sini bilang yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, maka mereka tidak mahu mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kami kepadanya, dan di telinga kami ada sumbatan, dan
antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Katakanlah bahawasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, iaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Ini janji Allah ni tadi, the do's and don't lah. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kukuh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawapan bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datangkanlah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. So you see, this is how Allah explain macam mana dia bikin ini langit, dan sebagainya, termasuk juga 7 jadikan 7 langit dalam 2 masa, ibarat kata. Okey, kadang-kadang saya berheran macam Allah ni favorite, I think dia favorite nombor 7 tau. Kalau kita perhatikan 7 petala langit, 7 petala bumi, lepas dia ada 7, everything are all 7. He like to choose this 7 number. And one thing about this quote, Rasulullah SAW pun ada dalam hadisnya, dia ada mengeluarkan 7 ayat. 7 ayat. Saya bilang 7 ayat unik. Sampai sekarang belum ada orang dapat jawapan tu. 7 ayat yang dia berkata dalam hadis tu, something like 7 ayat yang di atasnya ada azab, di bawahnya ada guna rahmat. So pada zaman dahulu, macam ulama-ulama dahulu ataupun para wali yang dulu tu, mereka tak dapat jawapannya. Apa itu 7 ayat yang di atasnya ada bala atau azab, di bawahnya ada guna rahmat? InsyaAllah satu hari saya akan jelaskan, atau saya akan bukakan yang 7 ayat ni yang berada di dalam satu surah, iaitu surah Al-Isra. Dan juga Rasulullah SAW ibarat kata macam it's a kind of proof, bukti. Kalau seseorang boleh buktikan yang 7 ayat ni tadi, di atasnya ada azab, di bawahnya rahmat, manusia harus yakin yang itu satu secret yang tentang kod ni tadi. Dan macam saya bilang, Rasulullah SAW ni dia sangat pemalu lah. Dan 7 ayat ni pun dia pun pilih 7 lah. InsyaAllah lah satu ketika nanti saya jelaskan ni 7 ayat ni tadi lah. Cuma yang 7 ayat ni tadi khusus sebenarnya untuk saya. Jadi sebagaimana apabila satu ketika ulama ingin saya membuktikan, ataupun ini perkara ni semua dalam hadis sebenarnya, untuk membuktikan berkenaan kod ni tadi atau cahaya Al-Quran ni tadi, yang saya harus menjelaskan ni tadi 7 ayat yang di atasnya ada azab dan di bawahnya ada rahmat. I will prove to I'm just waiting for ulama actually untuk membuktikan kebenaran saya ni tadi. Dan certain ulama tahu juga perkara ni. Mereka tahu akhir zaman mutasyabihat akan terbuka ni tadi pintu dia. And to me, bagi saya just to pass down, untuk memberi mereka ini kod ni tadi, supaya mereka dapat menggunakan kod ni tadi. InsyaAllah I think I prove a lot lah dari Al-Quran, dari hadis, berkenaan cahaya Al-Quran ni tadi. But saya serahkan kepada Allah lah.
Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan kami memelihara dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Ketika rasul-rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Mereka menjawab, kalau Tuhan kami menghendaki, tentu dia akan menurunkan malaikat-malaikatnya. Maka sesungguhnya kami kafir kepada wahyu yang kamu diutus membawanya. Di sini juga is a kind, because saya memang buka tadi je. Kalau awak perhatikan, saya buka je dan come up with this thing. So ibarat kata Allah menunjukkan saya berapa it's so difficult to pass on certain thing. Satu perkara yang bukan saya ada-adakan, it's not my own creation, ataupun satu wahyu dan diwahyukan kepada saya untuk to edit in the Quran. Tidak, sebenarnya tidak. Satu perkara ataupun kod ni tadi yang digunakan atau dilaksanakan, ataupun ilmu tauhid yang dilaksanakan oleh Rasulullah, sahabat dan isi-isinya. Okey, saya kasih some example lah tentang Rasulullah ni. Waktu dia menerima wahyu dan sebagainya, dan dia ditugaskan untuk menyebarkan Islam ni di seluruh dunia. And saya boleh gambarkan how difficult dia dengan sahabat nak suruh orang peluk Islam, kerana waktu tu penuh dengan agama-agama lain. Sedangkan orang tahu ada Bible, ada Taurat, ada Kristian, ada Jews, dan ada penyembah Tuhan, so many. So bagaimana nak berdakwah atau bagaimana dia nak memanggil orang meluk agama Islam sedangkan dia tidak pernah memaksa. Betul tak? Awak orang ada idea tak? Dan kemudian kalau kita kaji waktu dia Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan if you can remember, within 10 years, dalam 10 tahun dia ibarat kata dia menyerang balik Mekah, mengambil balik Mekah, dan pengikutnya ada lebih kurang 50,000 lebih, 50,000 over people. So within 10 years, apa faham, dia dakwah ataupun dengan sahabat ni tadi memanggil orang peluk Islam. Cuma waktu tu kan Kristian ada, Jews ada, dan ini semua kitab-kitab dari Allah. Apa faham? So how difficult. Jadi saya dapat melihat how come they can manage within 10 years to get 50 over 1,000 to become Muslim. Okay, cara mereka berdakwah, I can say it's quite easy lah. Dia akan berdekat dengan seorang tu, atau sahabat akan pergi kepada sekumpulan orang yang agama lain tengah duduk-duduk. Mereka akan berkenalan, berbual, dan mereka akan bertanya satu sama lain tentang agama mereka. Dan mereka akan seperti sahabat, dia akan bilang, oh kami agama yang baru, agama Islam. Siapa Tuhan kamu? Tuhan kami adalah Allah. Nabi kan ada Muhammad SAW. Katakan Muhammad tak ada waktu di situ. Rasulullah dah ajar mereka ni tadi, sahabat-sahabat. So mostly orang-orang kafir ni yang beragama lain, what's so good about your religion? Faham tak? Anda memanggil saya memeluk agama anda, apa yang bagus ni tentang agama anda ni? Kami pay agama ada ni. Mereka tunjuklah. Kalau patung-patung lah. Kalau ibarat kata Kristian pun Kristian lah. Kalau Kristian dia boleh play around sikit lah. Tapi waktu tu Madinah, Mekah is more to macam penyembah-penyembah patung lah. So sahabat ni dia teknik senang aja. Kau nak tahu kalau agama aku ni berapa bagus dan kebenaran berapa tepat. Contoh dia begini, kau beranak bila katakan tanya orang kafir tu, aku pun nak sekian. Oh, begini. Kau nak aku ceritakan tentang agama aku boleh tahu apa yang kau lakukan semalam. Oh, faham tak? Jadi yang benar agama kau begitu punya bagus, sampaikan apa perbuatan aku, kawan aku ni kau boleh lihat. Boleh, dia bilang. Jadi mereka kasih tadi lain. Jadi sahabat-sahabat ni sebenarnya waktu tu diorang kalau berdakwah, Rasulullah tak izinkan bawa Al-Quran tau. Ini satu big question mark juga. Sebab apa? Rasulullah SAW takut yang Quran ni dicuri. Sebab itu the first Al-Quran dia bikin besar. Jadi kalau nak pikul satu dunia boleh nampak dia buat lari. So normally dia can say diorang tahfiz and
some of them before they go, they have to memorize numbering system. Okay, katakanlah contoh kita zaman sekarang, kalau saya berjalan, saya tanya orang, semua depan apa? 19 kan? Awak 19, saya 19, semua 19 kan? So, what sahabat do is, dia tahu ini zaman 20th century. Okay, dia cuma ambil date depan. Date depan tu kalau mereka nak tahfiz, they have to memorize the number juga. Faham tak? Faham Jadi kalau dia nak bertanya orang, okay, how good my religion is about this Islam, is very good, very powerful. We communicate with our God. How? You give me your number. The moment orang tu kasih dia date of birth, automatically dia tahu jatuh surah mana dan mana. Dan mereka akan bercerita apa kau lakukan semalam. Pasti orang tu terperanjat tak? Macam mana kau boleh tahu? Aku bukan telik-telik, bukan tolong. Engkau kasih, bilangkan aku, engkau punya tadi lain. Yang ini pun dia bilang, apa semalam kau bikin, perbuatan baik atau jahat, engkau semua dia bilang. Katakan satu kumpulan di situ, 10 orang, 10 sahabat akan bilang, engkau agama apa? Agama kami, agama Islam. Macam mana engkau punya agama boleh tahu? Engkau punya agama boleh? Agama kau tidak boleh. Isi anak. Paling atau agama dia, okey, aku boleh katakan mereka menyembah apa tu? Jin Jin boleh memberitahu mereka tentang besok ke apa, tapi jin nak sikit problem nak talk about the past. Faham tak? Di situlah begini bagusnya agama kau. Aku nak masuk aku boleh tahu tak tentang seseorang ni? Boleh? Sahabat akan bilang, boleh. Itulah agama aku, dia bilang. Jadi apa pun kalau perbuatan kau, engkau diawasi oleh Tuhan kami, iaitu Allah, dia bilang. Situlah people got to have interest. Semua bilang. Jadi within 10 years, he captured 50,000. Itu yang waktu dia masuk Mekah, sampai dia bilang, kita tidak mau berperang. We just walk over je, jalan je. Dan dia kasih nasihat, jangan bunuh tu, jangan bunuh budak-budak, jangan do anything, just automatically. The time come, they bring this 50,000, just go over Kaabah and they took over the place. You see not? Within 10 years. So, yang susah, akhirnya dia jadi mudah untuk Rasulullah jalankan tugas dia ni. Faham tak? Okey, baru-baru memang susah. Baru-baru Islam itu bukan, wahyu belum turun sikit demi sikit. Itu yang dia kena seksa, Bilal kena seksa dan sebagainya. Because of a new religion. So apabila dia dah masuk ke Madinah, is almost completed Al-Quran. That means the code is already dah penuh lah. Dan waktu tu code turun tidak, yang saya bilang tidak, not in order. Sebab apa, barangkali itu zaman saya kurang pastilah kalender Islam ni saya tak tahu sangat. So maybe wahyu yang turun tu, all the dates fall on that category of year atau sebagainya. So easy for him to, sahabat-sahabat untuk, I can my religion can tell you what you do yesterday. Jadi orang akan rasa terharu atau terperanjat lah. Ni betul ni agama ni kan? Ini bukan telik-telik. Semua dia tanya, semua betul. Every single thing semua dia tanya tepat. Jadi begitulah dan maka itu Rasulullah tidak izinkan yang lain-lain mengetahui tentang ini kod ni tadi. Faham tak? Dan begitu susah pula jatuh pada macam tabi'in. Apabila mereka datang tabi'in pula harus menyebarkan Islam. Mereka harus turun ke macam Southeast Asia ni lah. Dan mereka bawa Al-Quran. Quran, tapi tidak ada kod. Hanya menyampaikan dengan apa yang Al-Quran ataupun apa yang ada pada agama Islam tadi. Contoh the 5 pillars of Islam, dia orang sebarkan dan sebagainya lah waktu tu untuk menyebarkan Islam ni. Cuma Rasulullah dan sahabat waktu tu, they have the most harder time lah nak suruh orang memeluk agama Islam tu. Terlalu susah kan, tempat tu penuh dengan banyak, too many religion. Too many religion. So end up they use the technique of using the code ni tadi. That's why the code is being compressed. Nobody can use anymore because of macam saya cakap tadi, dia ni pemalu. Jadi saya nak buka tujuh ayat tu ada sikit pemalu juga. Tapi tak apa. Dan sini dia beri contoh tadi, not only Rasulullah, tentang kod ni nak dikeluarkan akhir zaman. Sebenarnya the main things is for the ulama, for the para wali untuk gunakan untuk mereka gunakan ini kod ni tadi, terutama Imam Mahdi. Imam Mahdi have to know this code. Memang usia saya akan pendek, saya tak jumpa dia. Jadi barangkali awak orang yang belajar atau siapa yang menyebarkan benda-benda ni akan pass through. Ataupun saya yakin nanti di sini, kerana ada seorang ni beritahu saya yang
Ada ulama yang akan cuba menghubungi saya atau mencari saya berkenaan ikut tadi. Memang saya nak sampaikan the main purpose atau benda-benda yang pertama mustahak bagi ikut is to pass it to the ulama, so they can use it. Contoh saya tengok zaman sekarang ni, ustaz ni boleh bertengkar dengan ustaz ni, ulama ni boleh sisir pendapat dengan ulama ni, dan banyak sekali perkara-perkara antara ulama dan ulama, diorang tidak ada persefahaman. They become macam, saya tak tahulah, cap mereka akan nak cuba membuktikan yang mereka betul dan sebagainya. Semua saya bilang agama Islam ni begitu mudah. Akhirnya kalau saya tengok mereka berhujah-hujah menjadi susah. Tapi kalau ulama yang mempunyai kod ni tadi, dia dapat menyelesaikan masalah begini aja. Simple. So simple. Betul tak cakap? Contoh, kalau orang tu datang kepadanya, satu ulama atau ustaz tu datang kepada seorang ulama, dia menceritakan, ini salah ni. Dia senang aja. Bila awak lahir? Katakan contoh, bila awak lahir? Okey. Ulama yang punya kod ni sebentar dia buka. Dia akan bacakan apa tujuan, apa niat orang tu datang berjumpa dia. Sama adakah dia berbohong ataupun apa akidah ataupun mazhab ke apa sekarang tengah hot. Ulama yang mempunyai kod ni akan terangkan siapa dia tadi ni. Contoh saya kata tadi, saya tidak buka numbering system pasal kod ni tadi lah. Saya cuma minta dengan Allah perlihatkan saya bagaimana saya nak menyampaikan sesuatu kod ni tadi kepada ulama. Sedangkan saya harus tahu saya benar-benar prepared and membuktikan from the Al-Quran and Hadis. Jadi ulama ni, diorang lain tak ada. You can talk everything, they will based on your Al-Quran and Hadis. Otherwise you don't talk to them. So di sini yang saya persiapkan. Cuma mudah-mudahan sebelum saya tutup mata, dapat saya, walau satu ulama pun jadilah, saya dapat tudahkan ini kod pada mereka selagi saya hidup. Kalau tidak, nanti belakang hari sikit rumit lah. Sebab apa, benda ni dah spread sebenarnya. Awak orang aja belajar aja dah saya bersyukur pada Allah. Kerana kalau saya tidak ada di dunia, awak orang yang akan carry on with this code ni tadi. Okay, saya sambung balik lagi bacaan tadi. Ketika rasul-rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka dengan menyerukan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Mereka menjawab, kalau Tuhan kami menghendaki, tentu dia akan menurunkan malaikat-malaikatnya. Maka sungguhnya kami kafir kepada wahyu yang kamu diutus membawanya. Adapun ini contoh ni besar banget kepada saya lah. Orang akan cakap dulu zaman ini tak ada. Pernah ada macam orang berkata cahaya. Kan Rasulullah tu cahaya. Sebenarnya itu zahir. Cahaya yang rahsia ni saya bilang cahaya Al-Quran. Cahaya Al-Quran. InsyaAllah ulama saja yang betul-betul faham tentang ni. Sebab apa, saya dah buktikan daripada certain kitab ni tadi. Dan siapa tadi, Imam Ghazali dan sebagainya tentang perkara ni, tentang akhir zaman, tentang ada seseorang dan juga yang dia bakal dibuka tu tadi mutasyabihat. Dan insyaAllah kalau hari ni ada masa, ada seseorang Ramzan akan menjelaskan lagi satu hadis yang baru jugalah ditemukan tentang diri saya itu tadi. Adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahawa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya dari mereka, dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang dan kadang-kadang saya tersasul kat saya, sialah dia tu orang boleh marah saya kan, apa dan saya declare saya bukan ustaz, saya bukan ustaz. Maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial. Kerana kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan sungguhnya siksaan akhirat lebih menghinakan sedang mereka tidak diberi pertolongan. Dan adapun kaum Samud, maka mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai buta kesesatan dari petunjuk itu. Maka mereka disambah peti azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Okay, these are some example zaman-zaman dahulu kaum-kaum yang tertentu ni, bila rasul-rasul datang nak menyampaikan certain dari Allah, mereka menafikan ataupun mereka
don't agree, dan mereka bertanya macam-macam lah, bring the malaikat and so on and so on. Dan ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah datang ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan semuanya, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. So dekat situ susah lah, orang-orang nak bercakap bohong. Bila cakap, oh saya tak pernah pergi sana, kaki dia akan jawab, pergi aku pernah pergi sana. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi? Yang baru saya cakap tadi. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata, dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari persaksian, pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira bahawa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Di sini satu contoh, ayat 22. Okey, lagi satu teknik saya suka baca. Ayat 22 ni awak tengok, satu macam threaten, kind of ayat threaten. Persaksian, pendengaran, dia bilang sini, mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Kalau saya tengok 22 ni, saya teringat surah 22. Surah 22, title dia Al-Hajj. Berapa ayat dia tentang pasal haji ni. Yang selainnya semua pasal kiamat. So dia ada link kan, awak tengok. Dia punya alamak ni pun tadi lahir saya dalam Islam. Dan demikian itu adalah persangkaanmu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jika mereka bersabar, iaitu menderita azab, maka neraka adalah tempat diam mereka. Dan jika mereka mengemukakan alasan-alasan, maka tidaklah mereka termasuk orang-orang yang terima alasannya. Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang di hadapan dan di belakang mereka. Dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Macam saya bilang, kalaulah saya mengajar ataupun saya mengada-adakan kod ni, pembeli Al-Quran atau percaya Al-Quran ni, saya yang my own inisiatif lah bikin ni kod. Tak mungkin sampai saya dah nak expire, saya dah nak mati dah, dah puluhan tahun. Dari situ tak ada apa-apa, Allah tak azab saya pun. Sedangkan kita tahu Al-Quran ni, kalau kita buat permainkan Al-Quran atau kita yang memandai-mandai dengan kata-kata Allah ni, pasti orang tu akan binasa, Allah akan azabnya. Sini satu kebenaran saya lah tentang diri saya ni. Saya tetap sampaikan, sampai saya tutup mata. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hidup pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Maka sesungguhnya kami akan merasakan azab yang keras kepada orang-orang kafir, dan kami akan memberi balasan kepada mereka dengan seburuk-buruk pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Nampak sini? It's just a matter of Al-Quran ni kau buat macam kasih orang confuse saja. Orang tengah baca Al-Quran, seorang buat confuse, Allah dah damn tu orang. Apatah lagi saya membaca dan saya mengajar kod ni tadi. Dan kadang-kadang saya pun heran juga. Taklah, orang negeri kita ni pun kadang bijak pandai jugalah. Macam saya bilang, saya hanya membaca dan menyampaikan. Yes. Any protest that you do, you will protest the Quran, not me. Yes. Faham tak? Automatically bagi Allah, dia akan murtadkan dia protes dari kalamullah. Demikianlah balasan terhadap musuh-musuh Allah, iaitu neraka. Mereka mendapat tempat tinggal yang kekal dalamnya sebagai pembalasan atas keingkaran mereka terhadap ayat-ayat kami. Nampak ni? Keingkaran. Dan orang-orang kafir berkata, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami, iaitu sebahagian dari jin dan manusia. Akan kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, supaya kedua jenis itu menjadi orang-orang yang hina. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh syurga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Orang yakin dengan orang tak yakin tadi. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta, sebagai hidangan dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan,
tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan di antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat rapat dan sangat setia. Okey, katakan saya tengah baca quote saya terjumpa ni ayat. Ini ayat a signal to me. Be careful. Berarti ada musuh saya yang datang nak buat baik. Tapi hari ini saya membuka je. I pour onto di surah. Kalau lah katakan tadi saya campur telefon, pour on surah. Ini ayat menandakan saya, I have to be careful. Ada musuh saya yang akan buat baik. So when they come, Assalamualaikum, kesalah awak apa khabar ni? I know tak? Ini orang yang Allah bilang. Ini memang ada di hati benci dengan aku. So automatically saya tahu. A big question mark suddenly he come to me, so nice. So saya akan prepare lah. Dan selalunya saya jumpa, saya salam, saya akan berpaling. Malas nak layan orang gini. Wasting my time. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dia lagi yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Sebab itu saya bilang, walaupun kita baca dalam bahasa kita ataupun bahasa terjemahan, always remember, auzubillahi minasyaitonirrajim. Mudah-mudahan kita baca, kita dilindungi atau daripada gangguan syaitan ni tadi. Dan sebahagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya lah saja menyembah. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka, iaitu malaikat yang di sisi Tuhanmu, bertasbih kepadanya di malam dan di siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. Okey, ni tadi bertasbih. Dia dan malaikat ni akan bisa bertasbih. Dia favorite is berzikir. Ni malaikat ni. Biasa bila seseorang hamba ni tadi, katakan saya kasih contoh, dia suka berzikir, dia jalan ke mana dalam hati dia, tak payah apa dalam hati, ya Allah, ya Allah, dia jalan berzikir. Itu malaikat pass by, malaikat akan dengar, dia akan berhenti. Malaikat ni katakan bukan yang menjaga kita, dia akan berhenti. Malaikat ni banyak, dia akan berhenti, dia akan mesti nak toleh, nak tengok. Dia tengok, ini manusia. Contoh, ini manusia, asal sama macam aku Sebab mereka malaikat berzikir, tak berhenti. Nanti dia tengok. Dan malaikat, dia panggil. Malaikat lain dia panggil. Ini malaikat ke manusia Rasul. Tapi kau tengok, sama tak dia dengan kita? Itulah, di situlah dia become a favourite. Jadi kawan tak? Jadi ramai. Kenal tak? Dia perkenalan. Tapi tanpa, kalau kita manusia, kita tak nampak dia lah. Tapi dia akan kenal kita. Maka tu saya, dalam hadis ada bilang, walaupun seorang dia tidak terkenal di dunia, di langit dia terkenal. Juga sangat. Faham tak? Dan ada satu cara lagi. Kalau nak malaikat berdamping dengan kita, selalu kita nak banyak malaikat. Kalau seseorang tu didampingi oleh malaikat, setan nak ganggu dia not easy. Not easy, dia dikepung oleh malaikat. Saya pernah ajar kan, malam tidur naked. Tapi kunci pintu, jangan kasih orang masuk. Awak naked, awak tidur, terutama orang lelaki. Awak tengok nanti malaikat satu datang. Apa tu? Ada pergi kawan dia. Kami. Apa tu? Bergerak-gerak lah. Hidup tapi dia tidur. Tapi dia bergerak. Macam mana ni? Pang, itu apa kerumun? Nanti dia, kita tak ada kita tak. Ini apa ni? Makin lama makin ramai. Asyik diorang tengok. Asyik. Betul tak? Tengok aja. Setan kat belakang, geram tak? Geram. Alamak, aku nak goda dia ni. Makin banyak pula malaikat cover. Betul? Okay. Sampailah nanti azan subuh kan, malaikat harus beredar, termasuk juga setan. Aku miss nak goda dia ni lah. Sebab apa? Dia being covered by all the malaikat. Betul? Sebab tu saya syurkan jangan bikin lah. Itu saya gila dulu saya bikin. Tapi tidak salah. Macam kalau kita nak gaji balik, Nabi Allah Adam pernah dinakedkan di syurga waktu nak turun ke dunia. So kadang-kadang kalau saya pernah lakukan perkara ni lah. Saya suka macam naked, saya tutup bilik, saya suka berzikir sambil tidur. So nanti saya dapat gambarkan berapa sifat kita macam apa, kita jadi orang yang terlalu malu, terlalu macam kita sedar siapa diri kita. Faham tak? Yang juga termasuk macam attraction to the malaikat lah.
Be zikir, be just naked and not to worry. But make sure the door is locked. Tutup pintu San. Jangan macam-macam ni. Make sure the door is locked. Jangan sampai anak masuk ke ataupun isteri kita masuk. It's not nice. So normally if I want to do that, I will tell my wife, you go in another room. I will sleep naked and I will zikir sampai saya tertidur. Itu salah satu macam you have to feel it lah. Ada dia punya tapi not in public, bukan jangan sampai orang lain tengok lah. Tapi mesti nak try kan bang? Betul. Dan sebab saya berkata diri sajalah ilmu ni kadang-kadang dia datang by itself atau nak dapatkan ilmu ni bagi saya I don't have an ustaz tau. Apa ustaz yang bimbing saya. Sebab itu kadang-kadang sikit hari macam dulu-dulu lah saya takut. Aku ni siapa ajar aku ni? Aku tak ada ustaz yang mengajar aku. So I'm very cautious lah. Sebab apa macam saya takut macam pernah orang tua saya berkata, engkau kalau nak belajar atau nak baca buku mesti ada guru. Tak ada engkau berguru dengan syaitan. Itu yang saya macam kadang-kadang merasa takut. Sampaikan Lillahi ta'ala. Bila saya berjumpa Allah, saya masih query, siapa yang aku berjumpa ni, saya bilang. Jangan syaitan, jangan jin tak. Main-main. Kerana takut ni, kerana saya tidak ada guru. Sampailah satu ketika bila mimpi, bila bertemu baru ditenangkan jiwa saya. Saya pernah bilang boleh jatuh gila kalau seseorang berjumpa dengan Allah ni. Bukan boleh jatuh, confirm gila. Confirm gila. Sebab itu kadang-kadang saya bilang biarlah Allah kenalkan dia kepada kita daripada kita nak mengenal dia. Awak faham saya tak? Faham tak? Kalau Allah dia nak kenalkan diri dia kepada kita, it's much more better. Dia tahu cara dia untuk memudahkan ni tadi. Jangan sampai tetapi kalau hamba nak kenal Allah, itu yang macam-macam. Dia kena proses macam-macam, kena bikin contoh tarikat lah, apalah masuk. But itu pun there's no 100% dia dapat. Dan normally tak jumpa. Tak akan jumpa. Sebab apa? Orang-orang yang nak mengenal Allah ni is all the name atau hamba tu is stated in Lauh Mahfuz. Jadi jangan paksa diri. Kita paksa diri kita aku dalam dunia ni hidup aku nak jumpa Allah, aku nak cari ni rahsia dalam rahsia. Then at the end of the day saya tengok banyak orang gini, maaflah Allah ampunkan saya, jadi merapik. Rasa jadi merapik tak? Sometimes jin boleh bodoh-bodohkan dia, syaitan boleh bodoh-bodohkan dia, ganggu dia. Dan tidak bila Allah mengenalkan diri dia kepada hamba dia, he is well protect, dan Allah akan macam saya akan pelihara hamba dia tadi yang diselekted atau yang namanya tertera dalam Lauh Mahfuz ni tadi. Faham tak? So saya tidak melemahkan semangat awak untuk menuju kepada Allah, untuk kenal. Tidak, saya bilang. Saya suruh ambil contoh tentang diri saya. Saya tidak pernah ada ustaz atau guru belajar. Saya tidak pernah belajar tarikat ke hapekat. Saya tak ada. Tak ada. Yang penting saya pernah belajar, saya mati, itu saya tahu. Saya mati, itu pun jatuh gila hari demi hari lah. Baru saya tahu. Dan saya dapat macam, kalaulah seorang hamba itu nak sangat lah benar-benar nak mengetahui rahsia bertemu dengan Allah ni, itu pun saya minta dengan Allah. Kalau Allah izinkan, saya akan ajar. Saya rasa saya ada WhatsApp hari ni, surah Ramzan WhatsApp. Awak ada baca tak? Mengenal diri, mengenal Allah. Sedangkan kalau kita tengok, saya tidak cakap salah orang-orang dahulu ataupun guru-guru tarikat ni, they have to follow this procedure. Mengenal diri dan kemudian ilmu hakikat, kemudian masuk ilmu makrifat. All these stages they have to go, and normally no success. Beribu murid yang belajar, normally tak ada successful. That means tak ada orang yang dapat dia punya macam apa, meet Allah. Faham tak? So a lot of wasting of time bagi saya lah. Sedangkan kalau awak tengok yang saya teks ni, untuk mendekatkan diri kepada Allah ataupun nak kenal Allah ni, is a kind of very simple method. Saya ambil mengenal diri. Awak mesti nak ingat tadi lahir awak. Awak jangan lupa. Kalau awak terlupa dan katakan ibu bapa awak kasih tarikh lahir yang lain, awak tak akan jumpa Allah. Apa mak? Jadi dengan mengenal tarikh lahir awak tu tadi, mengenal diri. You know your date of birth is already, you know yourself. Because
You cannot ask for your date of birth. You cannot change your date of birth. Correct tak? Kemudian daripada dah mengenal diri tadi, nak mengenal Allah, automatically saya akan tunjukkan surah apa yang harus baca. Already you berbual dengan Allah. Correct tak? Kalam gua, kita dah berbual on the spot. So kalau saya ajar, within 15 minutes, awak kenal diri awak, buktikan saya, automatically awak dah kenal Allah. Tapi hanya kalam Allah, jadi berbicara dengan Allah. Dan satu ketika, kalau Allah berkehendak, itu tadi, awak akan jumpa Allah di dalam mimpi awak. It's not dalam nyata, dalam mimpi. Itu pun saya pernah ceritakan. Kalau siapa bermimpi dengan zat tercahaya, please let me know. Sebab saya tahu dia prosedur atau siapa yang awak ketemu. Sebab saya dah ketemu. Macam contoh, dia adakan seal dan sebagainya. Dan cahaya dia macam mana, rupa dia, semua. Dan cara dia berbicara, what kind of language he use, and so on and so on. Atau tempat yang awak pergi. Jadi mudah bagi saya untuk guide. Awak faham tak? Kalau tidak, takut gangguan. Awak boleh belajar gini, awak dah belajar, kalau awak dah bicara dengan Allah, bila awak pulang atau awak satu ketika awak taruh Quran di tepi, syaitan atau jin akan ganggu. Terutama syaitan, dia akan ganggu awak. Lagi satu, ini hampir saya diganggu juga, tapi syukur saya pada Allah, saya dapat macam saya bilang lah, waktu saya dalam recall balik tentang ibarat kata belajar lah, Rasulullah datang apa semua, memberitahu saya apa yang saya dah lupa. So saya hampir nak mengatakan yang Al-Quran ni adalah makhluk. Lagi sikit. Sebab apa? Saya masalah, saya akan buka Al-Quran, dia akan bilang saya berkata, ya Allah, aku nak tahu kenapa orang ni buat aku gini. On the spot, dia akan beri jawapan. Janganlah kau begitu gini, dia akan terangkan. Macam tadi kan, tolaklah musuh tu dengan cara baik apa. Dia akan ajar saya. So every day, tu jam hampir 10 tahun lebih saya buat gitu. Akhirnya saya duduk one corner, saya tengok Al-Quran ni, saya jadi ketakutan gitu. Ini makhluk lah. Saya berkata, sebab apa? Saya dah berbual. Apa berbual? Dah berbual dengannya. Jadi pernah satu ketika saya kerana waktu tu macam saya bilang, saya tidak ada guru. Jadi saya bicara dengan murid saya. Dan anehnya murid-murid saya ni semua champion, ustaz-ustaz. Murid saya yang ada belajar dekat Azhar, ada belajar dekat Madinah, Mekah, ada dekat Yaman. So diorang datang belajar dengan saya. Jadi saya luahkan benda ni tentang Al-Quran ni makhluk, because he understand what I want. I talk to him, atau saya berkata nak mati, dia akan jawab saya dengan ayat-ayat dia. Betul tak? Kemudian kalau awak kaji, dia ada ayat zahir, ada ayat batin. Betul? Ataupun dinamakan zahir atau roh. Faham tak? Allah cakap double. Situ lagi je. Dan murid yang ibaratkan bukan tegur lah, kami musyawarah, dia bilang, hati-hati bang. Pernah zaman dulu terjadi, dia kasih nama sekian-sekian orang tersesat, terkeluar daripada akidah Islam bila dia katakan yang Al-Quran ini adalah makhluk. Faham tak? Dia bukan makhluk, dia kalamullah, kata-kata Allah. It's just like a recorder. Allah record, dan kita gunakan recorder ni untuk berbual. You got it tak? Faham Dan orang yang tegurkan saya, atau bukan yang mengingatkan saya ni, hati-hati bang ni, orang tu nama Jamal. Sebab saya dah sebab itu saya cakap, gangguan-gangguan syaitan ni. Kita kena hati-hati. So tiap-tiap perkara yang awak nak belajar mesti nak ada guru. Jadi kalau awak belajar, saya yang mengajar, guru kod awak atau saya ni pula mengajar, saya bertanggungjawab. Isian. Dan awak perhatikan, kalau saya silap nari, insya-Allah malam ni saya ditegur. Siapa ada malaikat tegur saya ataupun Rasulullah datang, Samdul, kau ajar salah ni. Dan saya akan minta maaf, saya akan baiki. The most 3 days sajalah kesilapan saya akan bilang apa yang saya silap tentang certain thing. Kalau tidak, orang tu yang kesilapan yang saya ajar, akhir zaman ataupun yang masa, saya dipertanggungjawab. Faham tak? Okay, so remember gangguan ni tadi, jangan sekali hati kita, minda kita mengatakan yang Al-Quran ni makhluk. Yes, betul. Kalau saya dah come to reaksi, bawa hati-hati tu lah. Sebab macam makhluk. Pernah satu ketika tu, Quran ni ibaratkan dalam bilik, sebelum sampai ni, ya Allah Tuhan, aku ingin beritahu apa, terbuka, dia berhenti, sat, saya tengah baca je, berdiri rumah saya. So tak unik. Macam he knows. Dan bila saya fikir balik dalam hari demi hari, baru saya tahu yang we are talking to Allah.
Allah memerintahkan malaikat suruh Suruh. gerakkan. That's why bila saya buka Al-Quran, always macam tadi saya nak memberi ilmu atau nak bercerita tentang what's my problem ataupun macam mana kod ni nak turun, semua Allah memperjelaskan ni tadi. Baru terkeluar ni semua ilmu-ilmu lah yang pernah saya lalui. Saya teruskan lagi. Mana ya? 38. 38. 38. Sure. Yes. Sekarang 39. Jika mereka 39. menyambung. Oh. Dan sebahagian dari tanda-tanda kekuasaannya bahawa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, nescaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey. Bagi saya ini mutasyabihat. Betul tak? Awak boleh faham tak ayat ni? Dan sebahagian dari tanda-tanda, sini bracket kekuasaannya, bahawa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air di atasnya, nescaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mutasyabihat atau bukan, awak tengok ayat ni. Kalau awak nak confirm lagi, awak tengok ayat 38 naik ke atas. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka, malaikat yang di sisi Tuhanmu, bertasbih kepadanya di malam dan di siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. Terus masuk. Dan sebahagian dari tanda-tanda kuasanya bahawa kamu melihat bumi itu kering. Kan is apa? Lari. Tak apa? Tak tally ya. Tak tally. Daripada atas tu tadi dia bilang orang yang menyombongkan diri tiba-tiba masuk pula Bumi kering. bumi yang tandus lah, turunkan hujan. Betul tak? Okey lah. Kalau saya faham sungguh ini, berapa dah puluhan tahun I keep going up and down atau nak mentawilkan ayat ni tadi. Okey, untuk awak orang katakan walaupun mutasyabihat, walaupun mukammat, Bukan. awak tak faham. Mukammat dia ada apa ni saya pun gini ni? Kalau ini saya tengok mutasyabihat, kerana dia ada puisi lah. Dan sebahagian dari tanda kekuasaannya bahawa kami melihat bumi itu kering tandus. Puisi kan? So okey. Di sini saya ulang kaji balik. Macam mana nak tawil ayat 39 ni tadi? Macam mana? Ayat 39 kita nak tawil ataupun kita nak faham apa makna mutasyabihat ni. Sedangkan kita tidak boleh menggunakan akal fikiran kita untuk tawilnya. Yang hanya boleh tawil ni dia bilang Allah saja. Betul tak? Betul. Okey, Ramzan, boleh tak awak bilang saya macam mana cara saya nak tawil ni? 41 surah plus 39. ayat 39. 17 Al-Isra. Nampak tak? Betul? 4139 campur jadi Al-Isra. Bukan 41 plus 39. 41. Pun boleh. Tapi untuk mentawil ni, untuk kemudahan, itu dah expert bang. Kalau ini yang baru-baru ni, cara untuk kita tahu, katakan tadi mutasyabihat, ulang balik Zan, macam mana kita nak tawil ini ayat 39 ni? What we have to do? Surah 41 campur dengan ayatnya 39. Jadi 4, 3, 7, 1, 9, 10, 80. Surah 80. Okey, saya simpan ni di surah tu tadi. Dia sini bilang dan sebahagian dari tanda-tanda kuasanya bahawa kamu melihat bumi itu kering tandus. Ambil satu ringkas, ingat dalam otak kerana awak nak berpindah surah. Bumi yang tandus Okey, saya selalu gini, surah berapa tadi? Surah 80. 80. Kita melihat 80 apa yang awak tawilkan ini ayat ni tadi. 80. Ayat 39. Al-Basa. Surah Al-Basa. 80 ayat. Ayat tetap sama 39. Okey, ayat 39 kita jangan lari daripada ayat tadi, kita cari dah pergi surah 80, betul? Surah 80 ayat 39. Okey, 39. Sini dia bilang tertawa dan gembira dia. Dan banyak muka pada hari itu tertutup debu dan ditiup lagi oleh kegelapan. Begitulah orang yang kafir lagi durhaka. Okey, 30. I'm taking 38. Oh, tadi 39. 39. Betul lah. Tawa dan gembira dia. Betul kan? Betul lah. Tertawa dan gembira dia dan banyak muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang kafir lagi durhaka. Okey, awak balik kepada tadi ayat 30.
4139 dan sebahagian dari tanda-tanda kuasanya bahawa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka bila kami turunkan air di atasnya, nescaya ia bergerak dan subur. Sungguhnya Tuhan yang menghidupkan tentu dapat menghidupkan yang mati. Sungguhnya ia maha kuasa atas segala sesuatu. Okay, something yang is a negative. Apa mak? Satu yang okay, nak lagi faham ayat ni sebenarnya cara saya baca. I will go up again 38. Jika mereka menyombongkan diri, maka mereka malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya di malam dan di siang hari, sedang mereka tidak jemu-jemu. Sini dia bilang orang yang menyombongkan diri. Kemudian dia masukkan mutasyabihat dan sebahagian dari tanda-tanda. Dia kasih mutasyabihat. Mutasyabihat tu menerangkan tertawa dan gembira dia, your happiness ke apa, dan banyak pula muka pada itu tertutup debu dan ditiup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang kafir lagi durhaka. Nampak tak? Yes. Can you understand tak ni? Boleh faham tak? You have to go to 38. The issue is about orang yang sombong ni. Orang yang sombong. Kemudian Allah taruh satu ayat di sini berkenaan apa? Berkenaan mutasyabihat ni. So, bagaimana seorang manusia nak tawil ini? Sedangkan sini kalau kita tengok what got to do dan sebahagian dari tanda-tanda kuasaannya bahawa kamu melihat bumi kering tandus. Dia melambangkan bumi yang kering, yang tandus. Apabila kami turunkan air di atasnya, is something in nature. Kalau saya tengok, boleh saya katakan ini something good. Apa mak? Betul tak? That mean kalau saya gunakan akal is something good, that mean tawil saya dah silap dan berdosa. Mesti saya buat silap kalau saya tawil sendiri. Sedangkan kalau Allah yang mengajar atau melihatkan saya apa makna ayat ni tadi, ayat ni tadi dia bilang orang yang happy-happy, suka-suka, sebenarnya mereka buat satu kesilapan. Muka mereka pada itu tertutup debu, ditiup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang kafir lagi durhaka. Allah cop mereka kafir. Faham tak? Yes. So I hope you understand. See, macam mana mutasyabihat ni, kenapa Allah tidak izinkan seseorang mentawil sesuatu ayat. Jadi saya pernah bilang kan, saya tawil sesuatu ayat tetapi bukan saya menggunakan akal saya, bukan untuk memberi maknanya. Saya menggunakan akal saya 39 plus 41. And I will see what Allah say about this meaning. Dengan jelas kan Allah bilang. Nampak tak? Dosa tak saya awak ingat? Adakah gunakan akal saya untuk tahu? Dosa tak saya? Tak ada. Tak kan? Saya tidak kan? Di sinilah ketakutan ulama-ulama dan orang-orang yang mendalam Al-Quran. Apabila saya berkata yang saya tidak tawil, mereka akan curious. Kesemak mana boleh? Engkau mesti tawil, pandai-pandai kau tawil. Kau tahu tak dosa ni? Sedangkan saya bilang, aku tidak gunakan untuk predik di ayat. Aku cuma numbering system. End up the tawil is done by Allah. I just read. Nampak tak? Saya hanya baca aja. Kalau awak protes, awak yang murtad, saya bilang. Betul tak? I'm not using my brain to tawil di ayat. Correct kan? So mudah-mudahan awak harus ingat yang never in your brain unless kalau awak dah bertahun-tahun awak jumpa ni ayat, betul tak? Awak tak payah bikin macam tadi ni. Stop here, calculate, see what Allah say. Because you used to it, and the end of the day saya tahu, oh ni mau kena parah ni orang yang menyombongkan diri. Clear tak? Ya. Apabila kita dah hari-hari kita baca. Yes. Itu pun kadang-kadang saya baca, saya terlupa. Ini apa? I will do this. Tapi kalau hari-hari berpuluh tahun awak dah baca, dia belum sampai saya dah boleh tahu apa maknanya tadi. Okay, saya teruskan lagi. Panjang juga sudah ada. Tak nak dekat habis. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi. Okey, sini tadi warning lagi. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kendaki, sungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. It's a warning to Allah dekat all these ayat Al-Quran dan sebagainya. Don't play a fool, saya bilang. Termasuk juga saya melihatkan cara mentawil satu ayat tadi. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Nampak? Ini yang selalu saya face problem. Sungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Saya kadang
manusia ni bahasa Iran. Memang saya baca dalam bahasa itu je dia punya macam manusia pandang saya tak tahu baca Arab. So jadi mereka berkata macam saya I create my own things. Padahal tidak. Saya terjemahan sama dengan bahasa Arab ni tadi. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepada mereka. So the moment if somebody come, I'll tell them about the code. Dia protes, confirm. Kafir Allah bilang. Ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sebenarnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Yang tidak datang kepadanya, Al-Quran, kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya. Yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Tidak ada yang dikatakan oleh orang-orang kafir kepadamu itu selain apa yang sungguhnya telah dikatakan kepada rasul-rasul sebelum kamu. Dulu rasul-rasul pun face this problem juga. Termasuklah apabila saya nak menyampaikan ini quote ni tadi, sama I feel this problem. Sesungguhnya Tuhan kamu benar-benar mempunyai ampunan dan hukuman yang pedih. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing sedang Rasul adalah orang-orang Arab? Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Sini Allah something like advise me tentang orang-orang begini. Kadang-kadang saya malas nak layan. Apabila saya baca sedikit bilang, dia try tu macam, oh tak boleh kita ni. Saya tak ngelayan orang gini sebab saya takut. The more saya buka, the more he protest, nanti dia kena cok murtad. Saya yang sedih. Dan sungguhnya telah kami berikan kepada Musa Taurat. Lalu Allah give an example. Tadinya Al-Quran, kemudian dia kasih example tentang Nabi Allah Musa di Taurat tadi. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Taurat. Lalu diperselisihkan tentang Taurat itu. Kalau tidak ada keputusan yang telah terdahulu dari Tuhanmu, tentulah orang-orang kafir itu sudah dibinasakan. Dan sungguhnya mereka terhadap Al-Quran benar-benar dalam keraguan-raguan yang membingungkan. Termasuk orang Islam sekarang. Bingung, diorang bingung. They read, they don't understand. Terusan dia cakap, ya pasal gini, baca, tak boleh teruskan mutasyabihat. Dalam bingung mereka. Sedangkan kalau awak tengok saya baca, sedap tak? Slow kan? Slow. Macam orang baca buku cerita. Orang nampak tak? Sedangkan saya tidak tengok nama. Saya juga, ya Allah Tuhan tu, perlihatkan aku. Saya buka je. Saya izinkan saya pernah ajar kan, cara nak buka gitu kan. Minta dengan Allah, tunjukkan. Sama juga macam hari ni, what are the best thing for me to sampaikan tentang Al-Quran. So, I just open up. Exactly, start from the page 1 tadi. Orang-orang itulah, mudah-mudahan saya minta kepada Allah supaya orang-orang yang berilmu, ulama-ulama, setidak-tidaknya pun belajarlah ini kod. Dan yang saya ajar ni semua hanya asas dia tadi ni. You practice with this. Dan ada lagi rahsia-rahsia khusus untuk buat ulama dan sebagainya. They have to, rahsia buat ulama ni ada, macam saya bilang tadi, kalau seorang tu dia bekerja hakim atau dia jadi lawyer, saya akan ajar teknik macam mana lawyer nak gunakan. Dia tak payah susah-susah. Atau hakim nak ketuk, tak payah nak selidik, tak payah your date of birth, orang ini semalam ada melakukan satu, dia ketuk 3 tahun penjara. Tidak boleh salah. Al-Quran mana boleh salah? Betul tak? Itu saya mudah-mudahan these people who have knowledge, please come and see me and hubungilah. Macam mana pun saya akan sampaikan mereka free of charge. Tidak ada free. Kerana ini tugas saya tetap harus sampaikan sebab banyak yang saya boleh sampaikan. Kemudian I have to go away. Dan saya main target kalau ulama-ulama yang ada di sini, kerana bila Imam Mahdi turun, yang hanya boleh macam confirm di sisi Imam Mahdi is the ulama. Apa tak? Ulama saja yang boleh bilang. Nanti dia orang duduk bersepakat, okey ni Imam Mahdi, ni bukan. Itu pun macam saya bilang tadi, they have difficulty. They have to base on hadis, nak check orang tu. Tetapi kalau dia ada ini kod, dia tanya orang tu Mahdi, kau Imam Mahdi tengok tadi lahir kau. Faham tak? Hadis boleh tahu tepi. Nanti dulu lain-lain tu, dia terus buka Al-Quran, Allah akan bilang siapa orang tu. Tepat kan? Itulah macam tugas saya lah untuk nak memberikan ni tadi. Sampaikan aja pada those people yang really they need this thing. Padanya lah dikembalikan pengetahuan tentang hari kiamat.
dan tidak ada buah-buahan keluar dari kelopaknya, dan tidak seorang perempuan mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Pada hari Tuhan memanggil mereka, di manakah sekutu-sekutuku itu? Mereka menjawab, kami nyatakan kepada engkau bahawa tidak ada seorang pun di antara kami yang memberi kesaksian bahawa engkau punya sekutu. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka sembah dahulu, dan mereka yakin bahawa tidak ada bagi mereka sesuatu jalan keluar pun. Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika mereka ditimpa malapetaka, dia menjadi putus asa lagi putus harapan. Dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku, dan aku tidak yakin bahawa hari kiamat itu akan datang. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuanku, maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisinya. Ini yang manusia, satu macam double penyesalan di tempat tu ni tadi, yang Mimasan tadi. Dia ingat dia bikin kebaikan, sebenarnya keburukan atau kebinasaan. Tetapi kalau mereka dengan ilmu tauhid, dengan kod ni, insya-Allah dia will follow. Dia tidak akan melakukan perkara-perkara yang dia ingat dia bikin baik. Tetap dia punya baik, satu baik je atau satu pandai je. Dia bikin satu pandai, jangan bikin dua pandai kat dunia ni. Dua pandai, orang ni pandai, cukup. Jangan, orang ni pandai, dia tambahkan lagi satu pandai, jadi apa? Pandai-pandai. Habis. Maka kami benar-benar akan memberitakan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan, dan kami rasakan kepada mereka azab yang keras. Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling. Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, ia banyak berdoa. Awak tengok, awak cuba taruhkan perkataan ni, ayat bersatu ni, kod. Just tell us a quote. Apabila kami memberi nikmat kepada manusia, ia berpaling. I want to give you a quote, so you will not divert ataupun sesat. Kau tak nak, betul tak? Kemudian sini, apabila dia tiba malapetaka, mula sibuk, ya Allah tolong aku. Sedangkan Allah, I already give you the quote, you just take the quote. You will get advice from me directly from my kalamullah. Faham tak? Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kan? Kemudian kamu mengingkarinya. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh? Nampak tak? Kalau saya sesat, tak mungkin puluh tahun saya mengajar dia, atau tak mungkin saya Allah biarkan saya begitu saja. Mesti dia azab saya. Macam satu ayat dia bilang, siapa mempermainkan ayat, akan kutarik urat nadinya, akan kupotong, dan tidak ada siapa yang boleh menolongnya. How Allah protect di Al-Quran ni tadi. See, salah satu daripada kod yang kita tahu kejadian atau kadang-kadang kita, the best part of Al-Quran ni untuk saya lah, kalau awak sana kamu sama juga. Saya jadi habit tau. Saya susah nak tinggalkan Al-Quran. Apa? Kehidupan saya bangun dia dengan Al-Quran. Malam ni saya baca, pasal besok apa? Saya akan baca lagi. Saya akan baca lagi. Just to tally dengan apa kejadian yang siang hari. So macam mana saya nak tinggalkan Al-Quran ni? Tak boleh kan? Pernah saya ditegur oleh seorang, kata, kau tahu tak aku dengan kau ni, yang saya pergi overseas, aku dengan kau ni 14 jam tau kau tak lepaskan Al-Quran. Ya ke? Kau, sebab kita pergi holiday, kau lebih dengan Al-Quran ni. 14 jam tu aku dah kira tau daripada tadi. Naik kapal terbang, turun kapal terbang, kau boleh lepas dengan Al-Quran. Jadi saya bilang tadi, kau tak suka ke apa? Kau tak suka lah. Macam, aku ingat kita berdua, kita jalan berbual-bual. Kau asyik Al-Quran ada boring kan? Jadi saya minta maaf, saya minta maaf. Barangkali dia macam rasa, apa, kesunyian lah. Pergi dengan saya. Sudah nak pergi jauh ke tempat lah. Satu negeri jauh. Nak pergi main Sofi, main apa lah. Jadi, saya tanya dia balik. Okey, dia orang yang beriman juga orang tu. Saya tanya dia, pernah tak seumur hidup kau ni, kau jalan-jalan pergi masjid, pergi sembahyang ke apa, kau melihat orang yang boleh baca Al-Quran hari-hari 14 jam? Tak boleh jumpa lagi tu orang. Sebelah kau ni apa? Ya Allah, aku minta maaf cakap. Apa mak? So, manusia become macam, dia mula-mula macam bingit lah. Kita tak layan dia kan. Dan saya sedar, itu pun atas kesilapan saya, non-stop. Sebab apa saya saya kalau berjalan 7 jam lagi belum ada phone ni semua kan, saya buka gini. The moment saya buka, okey, apa aku tu? Okey, aku nak jumpa seseorang, saya akan jalan. Dan saya boleh tahu, okey, ni orang ni lah. Saya tengok sang. Yang hari tu datang salam tangan saya pun dah terjadi. Faham? Tak kenal tuan saya. Okey, saya duduk tepi. Okay.
Aku nak kena sampai dengan kau. Saya bilang. Wah, aku tahu. Aku ada mimpi. Semalam ada mimpi. Dia mimpi saya nak sampai kau. Okey, aku nak bilang kau, kali lain kau ikut ni cara bikin. Mungkin kau belajar kau bikin ni. Oh, nampak tak? That's why, macam mana saya nak lepaskan Al-Quran? Okey. Pernah juga satu ketika ada kawan saya di geng jahat lah. Pernah juga. Diorang, saya campur semua. Dalam holiday tu, tiba-tiba dia hilang. Dia hilang. Kau pergi pasal malam dia muncul. Lepas maghrib dia muncul. Alamak, korang tinggalkan aku. Tak adalah, kita tempat tu pun tak makan. Oh, ramai orang, aku sesat lah. Sesat lah. Projek lah. Beruang saya bilang. Beruang. Kau pergi. Oh, lupa kau tahu Bukan aku tahu, kau tengok. Oh, kau gitu buat dah, suruh dah bilang kan. Siap kau dah buat jahat, kau lagi nak tipu aku. Mesti kau tahu lah semua ni Aku sesat dengan Nabi ni bukan sesat kan. Jadi isi susah orang nak tipu saya. Dan kalau saya mencari, orang tu akan kenal siapa saya. Sama juga dekat Mekah. Saya bilang tu jam dengan Anwar. Okey, standby. Ada satu wali Allah, kesian dah putus semangat. Wali Allah dalam perjalanan ni ada satu ketika dia semangat hilang atau apa, putus semangat. Keluarga dah buang apa semua kan. Duit dah tak ada. Jadi macam dia mengadu dengan Allah apa semua. Dia dah tak boleh angkat lagi lah. Macam saya bilang lagi, dia kalau angkat 7 tahun, dia pergi makam lagi tinggi. Barangkali dia dah masuk hampir 7 tahun dah tu, dia dah tak boleh angkat. Jadi saya ditugaskan jumpa dia. Saya bilang, saya tak ada, malaikat apa, saya tak cari wali yang akan cari saya. Apa dia? Okey, dia datang. Dia datang, saya jawab, saya ambil duit, saya kasih dia. Okey, saya suruh baca Al-Quran. Dia pergi gembira. Part of tugas juga. Isi or not? So, macam mana saya nak tinggalkan Al-Quran ni? So, every now and then, Ada dia punya mission. dan dia punya kit. Biasa laksanakan tak apa. Orang bilang apa? Apa tu? Dia main game tu apa? Hunting apa? Harta. Treasure hunt. Biasa main treasure hunt tak? Biasa kan nanti tahu awak kena ikut dia punya map ni. Baru awak bilang satu hati dia kasih tip lah apa kan. Okey. Aku orang lagi syok daripada tu. Faham tak? Lagi syok. Okey, nak cakap macam mana? Okey. Katakan dia tempat itu begini sibuk ni. Oh, ni tempat sibuk macam. Ni pasar sibuk kan. Okey, berjalanlah kamu ni. Mesti berjalan tau. I'm doing the acting tau. Macam dia like. Apa mak? Sama juga Rasulullah dulu dia bikin acting tu. Dia kena bikin. Jadi bila Aizam saya bawa, mak Rasulullah pun begini ya, saya bilang kan. Saya have to do. Kalau macam tak jumpa lah, saya akan baca balik. Saya tak jumpa. Oh tadi aku tak pergi kanan, belok kanan. Saya akan baca balik. Nanti saya akan sampai tempat saya akan duduk lah. Mana dia? Nanti mesti ada signal. Oh ini yang orang dia. Dan kalau cerita orang, biar dia yang hampir ni, jangan kau. Kalau saya hampir ni, that means I break the game lah. Saya akan relax lah nanti kan. Datang, tapi hati, datanglah. Aku cepat dah boleh balik hotel kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orang yang cerita banyak lah Aku nak balik. Nanti dia, dia terpinga-pinga. Dan dia tahu juga. Tapi dia macam, Allah nak matchkan, nak jumpakan seorang ni. Sebab tu dia, dalam hadis dia bilang apa? Wali kenal wali. Tak? Satu waktu dia tengok dia boleh kenal, dia boleh dengar, dia boleh tahu. Tengok memang dia lah. How Allah do ni macam apa orang cakap aura ke apa. Tengok aja dia boleh tahu. Sebab tu ada dia punya dalam hadis, sesiapa yang tak tahu ni rasa dia tengok, katakan dia tengok itu wali Allah. Kalau lah aku jadi beriman macam dia, automatically orang ni dah confirm ahli syurga. Dia tak kenal, cuma dia pandang, dia sayang ataupun dia suka lah. Kalau hati dia berkata, Allah dia bilang, confirm syurga. Dan lagi satu orang pula, ya Allah dia tu dah tak betul gila ke apa, confirm neraka. Walaupun tak kenal, walau hati dia tegak, confirm neraka. Faham tak? Ni Allah pegang. Sebab itu, apabila seorang wali yang makam dia tinggi, Allah susah nak lepaskan dia. Masalah dia ni lah. Katakan dia keluar, main-main. Dia jumpa 10 masuk neraka. Dia ingin macam baru jadi gila. Habis. Alamak. Faham tak? You get what I mean? Itu yang ngerinya. Ya? Macam kan ada wali Allah ni pun kadang macam-macam style. Ada dengan apa? Sarban. Uniform. Ni maksud tarikat. Okey, ni kategori apa? Sufi dia panggil. Sufi. Ada pula satu masuk. Dia macam dia jarang nak pakai apa? Nak pakai sarban lah. Dia pakai macam biasa.
Dan dia selalu sembunyikan dia punya kewalian lah. Melainkan dia geng pun boleh. Yang lagi satu ni, dia top ranking. Top ranking ni, awak tengok, lagi kacau. Dia merangkumi semua. Daripada yang tak ada makam sampai yang tertinggi. Itu. Sekejap dia tukar baju yang menjaga. Jangan ikut. Kalau kata, dia selalu pakai gamis. Satu ketika tu dia pakai t-shirt dengan tali pinggang Superman kan, jangan ikut dia. Mesti terbabit satu perkara. Awak faham tak? Kenapa? Yang makam tertinggi ni, yang daripada bawah dia have to start. Dan dia tak stop, yang lain stop. Mazhub stop ataupun yang apa tadi yang saya bilang Sufi stop. Yang top ni, dia moving sampai stop. So satu ketika Allah nak suruh dia turun bawah, dia turun bawah untuk laksanakan satu kerja. Awak faham tak? Lepas tu dia tapi kalau yang macam kata-kata di Sufi, dia tak boleh. Awak faham? Dia nak naik, dia stagnan kat situ je. Sebab tu saya bilang kadang wali ni ada bertempat. Ada tak ada tempat. Yang tak ada tempat kesian dia tengok dia mengantar. Nasib kau, nasib bilang kan. Sampai dia meninggal, dia berpusing aja. Tengah jalan apa, dia tak bertempat. Tapi yang jadi makam dia very low lah. Tapi tetap wali. Dan doa diorang powerful. Diorang pun ada karamah. Tapi diorang tak bertempat. Wali-wali yang macam makam dia tinggi, dia bertempat. Orang akan cari dia. Sebab apa? Allah macam orang tu berdoa. Dia sakit ke apa, nanti Allah akan gerakkan dia sampai kepada tempat si wali ni tadi untuk diberi bantuan. Kau dia tak? So, kalau nak jadi wali, minta dengan Allah, ya Allah biar bertempat, ya Allah jangan tak ada tempat. Kesian dia tengok kan. Kadang bawa pokok hujan lebat kan. Terpandang pula wali lain nama dia tu siap. Dia pakai Mercedes pula tu. Ada wali pakai Mercedes, ada wali pakai Ferrari pun ada. So jangan kita nak hirankan. Allah boleh suka dia nak letak hamba dia apa wali dia macam mana ni tadi. Katakanlah bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh? Ini diingatkan be careful dengan Al-Quran ni. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri sehingga jelas bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahawa sungguhnya dia menyaksikan segala sesuatu? Ingatlah bahawa sungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah bahawa sungguhnya dia maha meliputi segala sesuatu. Okey. Overall yang tadi tentang Fusilat ni dia menceritakan tentang Rasul ni tadi yang nak menyampaikan Al-Quran. Berapa susah atau berapa berat ni tadi. So difficult. Kemudian Allah, there is a teknik yang mudah juga bagi Rasul ni. Kemudian orang-orang yang menerima ni tadi Al-Quran dan orang-orang yang langsung tak nak menerima walaupun dia orang Islam. Dia beragama Islam, dia tidak menerima, it's already big question mark atau bahaya. Faham tak? Nak tanya apa-apa? Saya rasa dia tak tembak saya. Okey, tak apa. Lepas ni saya tak tahu. Saya rasa Ramzan ada jumpa sesuatu. Dia jumpa satu hadis ke apa. Dia nak bercerita sikit tentang hadis tu. Saya izinkan lah. Okay, give me 5 dan